للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ayat apa? 64. Hah? Okey. Bismillah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sesungguhnya sekiranya mereka setelah menzalimi diri mereka datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, nescaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap perutusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ini kita menyambung huraian tafsir ayat surah An-Nisa ayat 64-65. Ayat 64-65 surah An-Nisa. Dalam ayat ini tuan-tuan menyebutkan kepada kita Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala adalah untuk ditaati. Maksud kat sini dalam bahasa lain dipanggil wala. Wala. Ya? Maknanya janji setia. Wala kepada Rasul. Rasul ni Allah Ta'ala utus kepada kita untuk ditaati. Ditaati itu biiznillah, dengan izin Allah. Kenapa? Sebab Rasul itu diutus oleh Allah sendiri. Baik, dalam ayat ini awal-awal bila disebutkan Rasul, kita kena faham siapa tu Rasul. Rasul tu siapa? Perkataan Rasul tu apa huraian dan makna dia sebelum kita nak faham apa yang dikehendaki di dalam ayat ini. Pertama, Rasul ni kalau bahasa kita adalah utusan. Utusan. Bila kata utusan ni bahasa mudah untuk kita faham, postman sampaikan surat. Untuk mudah faham bahasa kita lah, postman, orang yang menyampaikan surat. Maka Rasul itu bahasa mudah untuk bahasa kita, postman. Tapi bahasa standard dia utusan Allah, utusan daripada pihak Allah. Dalam kitab tauhid memperbahaskan Rasul dengan Nabi. Rasul dengan Nabi. Apa dia Nabi, apa dia Rasul? Maka ulama-ulama kata Nabi dan Rasul itu ialah seorang lelaki yang mana ianya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada wahyu itu untuk dirinya dengan tidak disampaikan kepada lain, maka ia dinamakan Nabi. Dan kalaulah disampaikan kepada orang lain, maka dinamakan Rasul.
Tuan-tuan kena faham tu. Jadi dalam kitab-kitab tauhid ni disebutkan, oleh kerana Rasul itu utusan Allah, siapa dia? Maka di sana ulama-ulama pun sebut, Rasul ini dia mesti lelaki. Tidak ada Rasul daripada kalangan perempuan lelaki. Kalau ada khilaf sudut tu, cerita pasal itu cerita lain. Cerita pasal soal Siti Maryam dan seumpama dengannya. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Rasul itu dia mesti lelaki. Dan dia adalah disampaikan wahyu kepadanya. Untuk apa? Kalau untuk dirinya dan tidak disampaikan, maka itu Nabi. Kalau disampaikan kepada orang lain, maka itu Rasul. Jadi dia punya pemahaman, tiap-tiap Rasul itu Nabi, tidak tiap-tiap Nabi itu Rasul. Itu mudah. Tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tidak tiap-tiap Nabi itu Rasul. Ini bahasa kitab mudah-mudah, tuan-tuan. Bahasa kitab sekolah agama. Kitab Risalatul Tauhid. Itu bahasa mudah-mudah. Jadi tuan-tuan, dalam kitab Tauhid kata, Nabi itu ada lebih kurang 124,000. Ada kata 125,000. Itu dalam kitab-kitab Tauhid sebut. Rasul itu ada 313. Yang wajib kita ketahui namanya ada 25. Rasul itu ada 313. Yang wajib kita tahu namanya ada 25. Daripada bermula Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dekat sana ada juga Rasul yang wajib kita beriman dengan dia tapi tak tahu nama. Yang wajib tahu tu 25 je. Tapi ada Rasul yang Allah Ta'ala utus tapi kita tak tahu nama. Kita tak tahu nama. Ada disebut dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin pun ada. Kan? Apa dalam surah Yasin tu bunyi? Kisah zaman Nabi Allah Musa AS. Allah Ta'ala sebut di mana ketika berlaku pada zaman Nabi Musa, kalau tak silap saya, kisah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini adalah merupakan seorang yang menjadi pendakwah di zaman dia. Tetapi dia ni kena belasah orang kampung sehingga bawa mati. Maka Allah utuskan 2 orang Rasul. Farsalna ilaihi musnaini. Apa sama dia? Fakazzabuhuma fa'azzazna bisa. Kami hantar 2 orang Rasul, kemudian datang seorang lagi Rasul, 3. Dan dalam surah Yasin ni, hak 3 ni nama Rasul ni tak disebut nama. Tak disebut nama. Wajib percaya. Sebab Rasul ni lebih pada 25. Yang wajib diketahui. Yang kita tahu ni 25 namanya sekali. Siap kena lagukan lagi. Apa hal? Baik. Apa tujuan perutusan Rasul? Apa tujuan Rasul tu datang? Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Itu tujuan Rasul datang. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Tugas utama Rasul itu ialah ajak orang untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Menyembah Allah, menjauhi taghut. Dia dua-dua tu. Kena faham tu. Tujuan Rasul itu datang di atas muka bumi itu adalah untuk menyembah Allah dan menolak taghut. Jadi kat situ nak faham macam mana? Fahamnya dengan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Yang kita nak sembah Allah saja. Lain tak boleh. Jadi yang lain tu apa dipanggil? Taghut. Lain kepada Allah tu dipanggil taghut. Mesej ataupun dakwah Nabi dan Rasul, dia mesti bawa kepada menyembah Allah. Tetapi dalam masa yang sama, dia kena bercakap jangan sembah taghut. Itu dia bercakap. Dua-dua tu. Jadi artinya kita sebagai seorang Islam mentaati Rasul itu
Untuk apa kita taat dia? Sebab dia ajak menyembah Allah, menafikan yang lain. Sebab apa? Allah perintahkan macam tu. Biiznillah Allah perintahkan macam tu. Jadi kita tuan-tuan sebagai seorang Islam, kalau kita terima Allah Ta'ala, kita mesti tolak benda yang lain. Sebab kalimah la ilaha illallah. Terima Allah, mesti tolak yang lain. Mana kalau terima Al-Quran, tolak kitab-kitab lain. Kalau terima Al-Quran, yang lain kena tolak. Kalau terima hukum Allah, yang hukum lain kena tolak. Nah, barulah betul bahawa kita ni taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau tidak, bohong saja. Ada orang dia percaya dengan Allah Ta'ala, dia percaya dengan Rasul, tapi dia terima undang-undang manusia, dia terima undang-undang yang tak Islam, dia terima. Kan? Nah, itu tak betul. Sebab itu, kita sebagai seorang Islam, kita kena menerima Rasul dengan apa yang datang daripada Rasul itu. Kena terima semua. Tak boleh tolak. Tak boleh kita terima Rasul tapi yang dia bawa tak terima. Tak boleh. Ataupun kita terima yang dia bawa, kita tak terima Rasul pun tak boleh. Contoh macam mana? Orang Kristian, dia terima Nabi Isa tapi tak diterima Nabi Muhammad. Dia terima risalah Nabi Isa, Taurat, Zabur dia boleh terima, tapi dia tak boleh terima Nabi Muhammad dan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak terima keimanan dia. Sebagai orang yang beriman, dia kena terima para nabi dan rasul, daripada Nabi Muhammad sampai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, tidak ada pengecualian. Tapi kalau kita buat satu muqaranah perbandingan antara golongan Kristian dengan Islam, yang dia tak terima daripada 25 tu seorang je, iaitu Nabi Muhammad. Hak lain dia terima. Bicara pasal Nabi Adam dia terima, bicara pasal Nabi Musa dia boleh terima, sebelum pada Nabi Isa semua dia boleh terima. Tapi bila bicara pasal Nabi Muhammad, dia tak boleh nak terima. Jadi kita kena faham kedudukan. Menolak seorang saja Rasul, Allah Ta'ala tak terima. Contoh tadi tu. Syariat juga begitu. Kalau kita terima apa juga yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul dulu, tapi tak diterima Nabi Muhammad, tak boleh terima Al-Quran pun tak boleh. Tak betul juga. Jadi sebab disebut ditaati, Rasul itu untuk ditaati, maknanya segala yang datang daripada pun wajib ditaati. Quran yang datang daripada Nabi SAW, bawa Quran daripada Allah Ta'ala, wajib ditaati. Kalau tidak dia taati, maka seorang itu tidak dinamakan beriman. Itu kedudukan dia. Walaupun tuan-tuan sembahyang sekalipun, walaupun sembahyang, tapi Allah Ta'ala tak terima. Dalilnya apa? Tuan-tuan baca sejarah orang munafik. Sembahyang belakang Nabi, sembahyang belakang Nabi, tapi tak ada satu ayat Quran pun cerita dia tu masuk dalam surga. Orang munafik dalam sejarah, dia sembahyang belakang Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, sempat jumpa Nabi, pernah ikut perang dengan Nabi, tetapi tak ada satu pun ayat Quran yang cerita dia tu masuk syurga. Tak ada satu pun. Yang ada cerita masuk neraka. Artinya apa? Penampilan orang munafik tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan munafik ni kedudukan macam mana? Antara pertama orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin tu jelas, orang kafir tu jelas, tapi duduk tengah-tengah ni. Zahirnya beriman, batinnya kafir. Itu orang munafik. Orang munafik ni tuan-tuan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala keimanannya. Kenapa tak diterima? Sebab dia berjual beli dalam kaedah yang salah. Dia jual beli dengan Allah dalam kaedah salah. Kenapa saya kata jual beli? Macam bentuk perniagaan. Allah kata dalam Quran, ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda. Maka mereka itu orang munafik istarau. Istarau itu perkataan beli. Dia beli apa dia? Dia beli sesat, dia jual petunjuk. Jadi artinya Allah gunakan perkataan beli. Bila kata beli mesti bentuknya perniagaan. Dia umpamakan, nak bagi faham kita mudah, orang munafik ni dia beli kekufuran dengan dia jual dia punya hidayah. Maknanya orang munafik pernah beriman? Pernah. Tetapi dia tolak iman untuk beli kekufuran. Jadi iman orang munafik tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat ni dia sebut macam ni. Walau annahum idzalamu
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Maksudnya, kalau ada pada zaman Nabi tu orang salah buat dosa, dia jumpa dengan Nabi Muhammad, maka dia minta ampun dengan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan. Ini yang orang kata kaedah bertawasul. Pak tuan-tuan, kaedah bertawasul dalam Islam. Ayat ni ulama-ulama mengatakan apa? Di antara ulama yang membahaskan, dia kata sekiranya ada orang buat salah, ada orang buat dosa, kemudian dia jumpa dengan Nabi Muhammad, dalam ayat ni dia kata masa Nabi Muhammad hidup, kemudian dia minta ampun, Nabi doakan, maka Allah ampunkan. Ulama juga mengambil juga sebahagiannya dalil ini mengatakan apa? Kalau Nabi dah mati, yang ini Nabi hidup, ayat ni Nabi dah mati, kita pergi ziarah kubur Nabi, kemudian berdoa minta ampun dengan Allah, bertawasul, diampunkan oleh Allah. Diampunkan oleh Allah. Ni di antara ayat yang menyebut tentang tawasul. Tuan-tuan, tawasul ni faham tak faham? Tawasul ni bahasa mudah. Kita dengan Allah Ta'ala minta orang tengah. Itu tawasul. Orang perantara. Jadi orang ni, walau annahum izzalamu ja'uka, Allah kata kalau ada orang zalim datang jumpa engkau wahai Muhammad, datang jumpa engkau untuk apa? Minta ampun. Zalim minta ampun. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul, minta ampun dengan Allah dan Rasul minta ampun bagi pihak dia, la wajadullah tawwabar rahimah, kamu akan dapati Allah ampunkan dosanya. Jadi orang tadi datang jumpa Nabi bertawasul. Dalam bab tawasul ni ada dibahaskan oleh ulama. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang boleh, ada yang khilaf. Ada yang boleh, ada yang khilaf. Okey. Kita sebut yang boleh dulu. Yang boleh. Yang boleh dengan siapa? Masa Nabi hidup. Itu memang masa Nabi hidup lagi, maka orang dijumpa dengan Nabi, minta doa dengan Nabi, minta ampun dengan Allah Ta'ala, maka selesai. Yang itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Nombor dua yang boleh macam mana? Bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh. Kita buat amal soleh, kemudian dah buat amal soleh, maka kita cakap dengan Allah Ta'ala, ya Allah, dengan berkat amal aku buat ni, pertunaikan hajat aku. Boleh. Dalilnya kisah mana Nabi SAW cerita dulu 3 orang yang tertahan dalam gua. Itulah hadis yang panjang lah. Seorang jaga mak, seorang jaga harta orang, kan? Maka dia bertawasul dengan amal dia tu, maka buka sikit pintu gua, buka sikit. Itu dipanggil bertawasul dengan amal soleh. Maka ulama kata ittifaq, tak salah, boleh. Contohnya tuan-tuan lah, kita ni contoh, kita wirid istighfar dengan selawat. Katalah kita wirid astaghfirullahalazim 100, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad 100. Dah habis tu kita kata, ya Allah, dengan berkat selawat tadi aku baca, dan juga dengan berkat istighfar tadi, aku mohon dengan kau ya Allah, tunaikan hajat aku. Maknanya kita minta dengan Allah berdasarkan amal tadi kita. Boleh. Ulama kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu kedudukan. Yang ini tidak ada khilaf lah di kalangan ulama. Cuma ada juga khilaf ni di kalangan ulama, cerita pasal apa? Iaitu minta tawasul dengan orang lain pada Nabi. Orang lain pada Nabi. Sama ada dia itu berupa orang yang hebat, soleh, atau orang alim. Maka dalam bab ni ada khilaf.
Setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Habis kita nak ambil macam mana? Ya ambil yang boleh. Kan? Ya ambil yang boleh. Macam mana contoh? Tuan-tuan nak pergi jumpa ustaz buatkan air. Tawassul lah tu. Kan? Tuan-tuan minta dengan siapa? Tuan-tuan minta sendiri boleh tak? Boleh, tapi minta dengan orang lain. Minta pula dengan Allah Ta'ala. Tu. Itu hukumnya harus. Tak ada masalah. Adapun selepas Nabi mati, selepas Nabi meninggal, maka itu ada khilaf di kalangan ulama. Tapi pada jumhur ulama biasanya mengatakan boleh. Ya, boleh, tak ada masalah. Cuma benda ini tuan-tuan, dia terdedah dengan perdebatan sehingga perdebatan itu luas sampai berlaku pula fitnah. Kan? Contoh macam mana? Nabi hidup, Quran kata okey, tapi bila Nabi mati orang pergi ziarah kubur. Dia kalau Nabi meninggal tak boleh tidak, mesti akan konsep ziarah kubur. Mesti pergi ziarah kubur Nabi. Maka kat sini Islam kata ziarah kubur tu boleh. Ya, ziarah kubur tu boleh. Cumanya buat tak betul dekat kubur tak boleh. Ya, Nabi kata apa? Inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kata Nabi, aku tak kasih orang pergi ziarah kubur. Masa awal-awal Islam, Nabi tak kasih orang pergi ziarah. Ya? Fazuruha. Kemudian Nabi kata pergi ziarah. Ini dalam hadis yang sama, tapi lepas tu Nabi kata fazuruha. Kemudian pergi ziarah. Kenapa? Fa innaha tuzakkiru fil akhirah wa tuzahidu fid dunya. Sebab ziarah kubur itu dia boleh ingatkan kita dengan akhirat dan zuhud terhadap dunia. Ulama bahas, kenapa mula-mula tak boleh? Tu kenapa mula-mula tak boleh? Maka dalam kitab-kitab dibahaskan oleh ulama, dulu masa zaman jahiliah ada orang mati, orang buat pesta dekat kubur. Buat pesta. Buat sembelih kat kubur. Buat kenduri pun dekat. Itu awal Islam. Jadi nak mengelakkan tasyabuh. Tasyabuh tu menyerupai, maka Nabi kata jangan pergi ziarah kubur mula-mula. Nak basmi dulu, nak bagi orang faham, bagi kuliah untuk orang faham. Kan? Sebab tu belajar tu wajib. Kalau tak faham, itu yang kadang-kadang tuan-tuan asyik kerja membida'ahkan orang. Faham? Zaman hari ni tuan-tuan, belaga pandangan. Kaum muda dengan kaum tua. Lagi ada istilah baru, bahkan ditulis-tulis dalam kitab, Ashabul Kuburiyin. Faham tuan-tuan? Itu ada golongan yang mengatakan kuburiun. Orang menyembah kubur. Kita tuan-tuan tidak menyembah kubur. Kita tak menyembah kubur. Yang disuruh oleh Nabi pergi ziarah, mengurus orang mati, mengurus orang yang meninggal. Itu adalah fardu kifayah fardu. Orang meninggal kita urus 4 rukun yang yang wajib kepada orang mati, yang tertanggung pada orang hidup, maka kita wajib laksanakan. Itu kaitnya dengan orang mati. Kemudian apa lagi? Kaitnya ialah tentang ziarah kubur tu. Cumanya Nabi larang dulu sebab masa awal Islam orang jahiliah buat sembelihan dekat kubur, kendurinya dekat kubur, buat pesta dekat kubur. Itu yang dilarang oleh Nabi. Bila dah dijelaskan Islam membezakan antara Islam, syirik, kufur, syirik dan iman. Maka orang tahu, maka Nabi kata fazuruha, pergi ziarah. Pergi ziarah. Bila pergi ziarah kenapa? Sebab dengan ziarah itu boleh ingat akhirat dan kita boleh zuhud dengan dunia. Jadi tuan-tuan, bila kita masyarakat Melayu dekat Malaysia, kita tengok dia pergi ziarah kubur tak macam orang dulu, orang jahiliah. Dia pergi ziarah kubur untuk apa tuan-tuan? Tadi tu dia punya maksud ingat akhirat dengan zuhud dengan dunia. Kemudian soal cerita pasal kirim arwah ke tahlil itu terdedah dengan khilaf. Khilaf tak ada masalah bab tu. Cuma kita jangan gaduh. Kan? Jangan gaduh. Benda khilaf jangan gaduh. Benda khilaf di kalangan ulama jangan gaduh. Ini kadang benda khilaf sampai bid'ah membid'ahkan. Padahal ada hujah. Padahal ada hujah. Jadi kita tak nampak bab benda macam tu. Kan? Jadi artinya tuan-tuan,
Ziarah kubur boleh. Bezanya orang Melayu, dia buat kenduri kat rumah. Dia buat tahlil pun dekat rumah. Dia tak buat dekat kubur. Cuma ada dulu tuan-tuan, ada adat orang dulu, dia baca Quran, khatam Quran kat kubur. Tak ada masalah. Bahkan ada sejarah membuktikan sahabat ketika sebelum pada mati dia wasiat, bila aku mati nanti bacakan suratul Baqarah awal tu dengan akhir di atas kuburku. Tu ada. Jadi maknanya tuan-tuan, bab itu terdedah dengan khilaf. Cuma yang beza ni tuan-tuan, kadang-kadang bila orang dia belajar tinggi sikit, dia tengok orang buat tak kena sikit, pada pandangannya dia senang membida'ahkan. Itu yang kena jaga-jaga tuan-tuan. Sebab hari ni tuan-tuan, maklumlah orang zaman internet, dia macam-macam dia boleh buat. Itu yang bergaduh tuan-tuan. Bergaduh, kalau tuan-tuan tengok gaduh macam mana. Orang belajar dekat Saudi dengan orang belajar dekat Yaman. Dia bergaduh pendapat. Yang belajar dekat Saudi dengan Madinah dengan belajar dekat Yaman. Bergaduh pandangan tu. Kan? Cerita pasal apa? Tu. Ziarah kubur. Sampai menuduh jadi kuburiun. Itu ada. Tuan-tuan. Berbeza kedudukan tu. Jadi maknanya tuan-tuan, kita ni pergi kubur, kita tak sembah kubur. Kita tak mengiktikadkan si mati tu memberi bekas, tak, secara akidahnya tidak. Kita minta dengan Allah, dan kita pun pergi kubur doa untuk si mati. Kenapa? Sebab Nabi dulu pada zaman ketika Nabi hidup, Nabi pernah menguruskan jenazah orang meninggal sampai kat kubur, dah siap tanam, Nabi keluarkan satu statement, istaghfiru li ahikum fa innahul an yus'al. Itu satu kenyataan dari Nabi. Apa dia kata? Kamu minta ampunlah kepada Allah bagi saudara kamu ni, mana yang mati ni. Nabi kata minta ampun, bermakna bila minta ampun doalah untuk keampunan dia. Yang sekarang ini kata Nabi, fa innahul an yus'al, sedang ditanya oleh malaikat. Jadi maknanya kita doakan orang mati, kan? Minta ampun bagi pihaknya, tidak jadi masalah. Dan kita tengok dalam hujah yang dibaca oleh Pak Imam, tengok besok tengah hari, syaratnya masa dengar khutbah jangan tidur. Tengok khutbah kedua, kan? Besok imam, malam ni Jumaat, besok Jumaat, sembahyang Jumaat, khutbah kedua mesti ada ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu dalam khutbah kedua tu. Tu dalam surah Al-Hasyr menyebutkan, ya Allah, kau ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dulu pergi mendahului kami. Jadi maknanya benda tu memang disebut dalam Al-Quran. Cumanya adalah golongan orang yang yang didebatkan pandangan soal masalah doa ni, kemudian apa yang dibuat tu sampai tak sampai. Ini terdedah dengan pandangan ulama. Kenapa? Sebab dia ambil pandangan Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i ada menyebutkan, tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir, mana-mana tafsir pandangan Imam Syafi'i. Begitu juga dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dia kata apa? Bila kita buat sesuatu, maka amal tu balik pada diri kita, tidak kepada orang lain. Hujahnya wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Itu hujah dia. Hujah Imam Syafi'i kata apa? Sesungguhnya manusia itu dengan barang yang dia usahakan. Maknanya apa? Kalau dia baca Quran, siapa dapat pahala? Saya baca Quran, saya dapat. Imam baca Quran, imam dapat. Kan? Maka kata Imam Syafi'i berdasarkan ayat tadi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa sesungguhnya bagi manusia itu barang yang diusahakan. Maknanya kalau dia buat, dia dapat. Orang lain tak dapat. Cuma bezanya tuan-tuan, bezanya sikit je. Apa dia? Tuan-tuan tengok dalam kitab tahlil tu, buku tahlil doa. Kan? Kita baca tahlil, kita baca Quran, kita baca selawat, dapat pahala tak? Dapat. Pahalanya kat siapa? Kat kita. Kan?
Habis yang kita doa untuk si mati, tu tengok dalam doa dia tu. Pak Imam mesti duk baca, Ausilillahumma sawaba misra sawabi zalika, kan? Ya Allah, sampaikanlah pahala. Kita sampaikan pahala apa yang dibaca kepada si mati. Artinya memang kita punya, tapi kita sampaikan untuk dihadiahkan untuk dia. Tak ada masalah. Yang jadi masalah, orang tak faham. Baca tu. Kan? Tu yang jadi gaduh. Kalau tuan-tuan tengok dekat medsos macam-macam lah. Tahlil bid'ah, kenduri bid'ah, macam-macam. Tu. Jadi maknanya tuan-tuan kat sini, kita kena tengok apa yang telah diistihadkan oleh para ulama. Berdasarkan ayat tadi, maknanya bertawassul dengan Nabi itu masih hidup boleh. Masa lepasnya, lepas meninggal pun boleh mengikut pandangan setengah daripada para ulama. Bahkan disebutkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, ada satu orang pernah jumpa Sayyidina Uthman. Ni zaman berlaku Sayyidina Uthman. Orang ni buta. Orang ni buta. Darir dia panggil buta. Jadi dia jumpa dengan Sayyidina Uthman, minta doa agar supaya Allah elokkan dia punya mata. Maka Sayyidina Uthman kata apa? Aku ajarkan kepada kamu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Disuruhnya ambil air semayang, kemudian disuruh sembahyang 2 rakaat, kemudian disuruh doa dengan bertawasul kepada Nabi. Macam mana doa dia? Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi an taqdi hajati. Atau kama qala Nabi. Maka doa, oh, saya ada buat ni rakaman ni. Nanti balik tengok rakaman. Tu. Saya nak ngulang, nanti akak tak ingat. Sebab saya sebut laju. Kan? Ada rakaman ni. Saya kat sini tuan-tuan, banyak-banyak tempat yang saya pergi, Sungai Pulai je kena buat rakaman. Yang lain tempat semua ada live. Mana straight, maknanya lain-lain tempat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, boleh tengok pakai handset saya punya wall Facebook saya. Kuliah Ustaz Rozali Jamil. Kat situ boleh tengok live Facebook. Kan? Tapi hari ni saya tak boleh buat live. Kenapa? Lain sini tak berapa nak clear. Lain Sungai Pulai ni tak tahulah. Dia dekat dengan laut, dekat dengan sikit dengan darat. Sampai tengah-tengah bertembung sewa dia tu hilang. Tu kan? Dia perlu kepada sewa cantik. Lain cantik. Tapi oleh kerana lain tak berapa nak cantik, saya buat rakaman. Nanti balik saya uploadkan dekat YouTube, saya masukkan dekat link saya punya Facebook. Jadi tuan-tuan boleh tengok kat situ. Boleh tengok. Tapi biasanya rakaman kat sini saya buat selepas 2 hari baru saya upload. Bukan selepas 1 hari. Sebab kenapa tuan-tuan? Jadual saya sampai hari Sabtu baru saya balik rumah. Malam ni sampai Sabtu baru saya balik rumah. Maka bila balik rumah tu baru saya upload. Tu kan? Jadual saya ni sampai pagi Sabtu itu ada lebih kurang 8 kuliah. Jadi maknanya hari ni memang tak boleh live yang ni lah. Yang ini rakam ni nanti. Nak balik baru saya uploadkan balik. Tengok dekat saya punya Facebook, Kuliah Ustaz Rozali Jamil. Tu. Jangan tengok yang satu lagi. Saya ni ada 2 akaun Facebook. Satu Ustaz Rozali Jamil, itu akaun peribadi. Satu tu umum, orang boleh tengok. Kuliah Ustaz Rozali Jamil. Tu. Tengoklah, nak tengok, kongsikan dengan orang lain. Kan? Saya buat live tiap-tiap hari. Kalau tak ada halangan. Jadi mana tuan-tuan boleh tengoklah. Jadi kalau nak catat tu, tengoklah live tu. Tengok rakaman tu. Tak payah saya ulang. Tu. Jadi boleh tulis. Saya nak sebutkan kisah tadi tu. Maka Sayyidina Uthman kata,
Nabi pernah ajar doa tawasul tadi. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad inni. Bila kata ya Muhammad tu kita sebut nama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad. Kan kita sebut ya Rabbi biasanya. Ya Allah. Tapi kat situ Nabi ajar apa? Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila Rabbi an taqdi hajati. Maka bila kata an taqdi hajati, sebutlah hajat kita. Apa kita nak tadi tu dengan bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebut dan kita tutup, Allah tunaikan. Kenapa? Kita guna kaedah tawasul. Boleh faham ibu? Kalau tak faham tak, kan mudah. Kita bertawasul dengan amalan. Selalu kita bertawasul dengan orang alim, jumpa ustaz, jumpa pak imam, bertawasul dengan amal sendiri. Buat amal dulu. Buat amal dulu. Contoh macam mana? Okey, puasa 3 hari. Dah habis 3 hari puasa, doa, ya Allah, dengan amal puasa yang aku buat 3 hari itu, aku mohon kau tunaikan hajat aku. Boleh. Ataupun kita wirid daripada lepas isyak sampai kepada tahajud malam 2-3 pagi, wirid habis ribu-ribu contohnya. Kita kata, ya Allah, dengan wirid tadi, amal wirid aku tadi, kau tunaikan hajat aku. Bertawasul dengan amal soleh, tak jadi masalah. Ataupun kita ni ada orang tua, kita khidmat dengan dia, kita belikan keperluan dia, kita berikan apa pada dia. Maka lepas kita buat macam tu, kita pun kata dengan Allah, ya Allah, dengan barakah amal aku buat khidmat kepada mak aku atau ayah aku ni, aku mohon kau tunaikan hajatku. Boleh. Sebab itu memang waris dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu. Dengan amal soleh. Contohnya dengan amal soleh. Apa juga? Kita beri sedekah ke orang. Ya Allah, aku ni dengan amal sedekah aku ni, aku mohon kau tunaikan hajat aku. Kan? Boleh, tak ada masalah. Itu memang waris dalam hadis Nabi. Ya. Apa dia? Ibu kandung dengan ibu mertua, dia memanglah dipanggil haram mu'abbad dipanggil. Maknanya mak kita juga. Ada yang dalam nasab ni, nasab muzaharah dengan radha'ah dipanggil. Benda yang haram dengan kita yang sama kedudukan. Nasab mak kita. Muzaharah dengan sebab ambil-ambilan. Kita ambil anak orang tu, mak dia haram dengan kita, bapak dia haram dengan kita. Kita ambil-ambilan. Kita ambil anak dia, mak bapak dia haram dengan kita. Kenapa? Dah jadi mak dan bapak mertua. Dan radha'ah, susuan. Jadi kedudukan tu sama. Kalau mak dengan mak mertua, super. Bapak dengan bapak mertua, super. Kita khidmat dengan dia tu, bagus. Tak ada masalah. Lagi satu pula, kalau kita khidmat mak dengan mak mertua, lagi satu, ada lagi, janda. Lagi pula. Abang Haji senyum je. Sungguh. Dalam hadis Nabi disebutkan, Nabi kata orang yang jaga anak yatim dengan janda macam ni dengan Nabi hari akhirat. Macam ni. Dekat dengan Nabi. Ni bukan saya suruh, Nabi suruh. Saya beritahu je. Kalau nak amal, digalakkan. Faham tuan-tuan? Abang Haji boleh, tak ada masalah. Saya doakan. Gitu. Boleh faham tak? Maknanya, bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul. Kalau malam ni tuan-tuan nak, ya. Macam mana? Memang dengan Nabi armalah dipanggil. Kalau anak yatim, kalau janda ni armalah tu. Itu memang macam tu dengan Nabi besok. Tu dia. Faham tuan-tuan? Aku galakkan aja. Tak, itu memang betul dalam hadis Nabi. Kita bila Nabi sebut ni, jangan kita bangkang, ikut aja. Memang ada keberkatan dia. Kan? Haji Sukaini ada ke depan ni. Kan? Kalau nak tajuk, tuan-tuan minta maksud, kalau nak tajuk tawasul tadi, beramal soleh, ni sebut tuan-tuan. Tapi tak apa saya sebut malam ni. Kalau nak ikut tawasul, tajuk amal soleh, malam ni, Haji Sukaini kena buat. Betul tuan-tuan. Kenapa? Minta maaf cerita tuan-tuan. Dia sekarang ni sentiasa sedang beramal.
Tu, kalau nak kaitkan dengan tajuk tawasul, amal soleh, dia kena doa. Malam ni pun esok tuan-tuan minta doa dengan dia. Kenapa? Sebab kereta dia saya pakai. Kereta dia tu saya pakai. Kan? Sebab saya aksiden tuan-tuan, kereta rosak, jadi dia bagi sebiji kereta. Artinya apa? Dia tu sedang beramal. Dia tawasul nama soleh tu Allah makbul. Tu dia. Boleh faham tuan-tuan? Tu kedudukan dia. Sebab tuan-tuan, saya kena cakap macam tu. Kenapa? Saya takut orang tanya nanti. Saya pergi ke mana-mana kuliah ni, akhir-akhir selepas pada aksiden, orang tanya, "Ustaz, dah kereta baru, CHR pula tu, kereta orang aku pinjam." Jadi maknanya tuan-tuan nak sebut, bertawasul dengan amal soleh. Selama mana bergerak, bertawasul, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, orang ni bila dia tahu kedudukan tu, dia berdoa dengan Allah Ta'ala dengan cara yang paling mudah. Allah Ta'ala boleh bagi. Itu dalam Al-Quran menyebut demikian. Tapi bab ni yang kadang-kadang orang nak tawasul payah. Kan? Nak tawasul. Nak cari juga ustaz. Padahal dia boleh beramal tu. Dia boleh beramal. Itu kedudukan. Bertawasul dengan amal soleh. Kita boleh buat sendiri. Tak ada masalah. Tuan-tuan, khidmat dengan orang tua, itu amal. Kemudian kita doa. Kita ni kadang-kadang masalahnya satu. Bila khidmat orang tua, mulut jahat. Khidmat juga, tapi mulut bebel. Bila orang tua ni nak mati? Khidmat juga tu. Mulut jahat bukan main. Itu yang tak betul tu. Jadi kita ni tuan-tuan, buat sesuatu kena ada ilmu dia. Bila faham ilmu dia, tak ada masalah. Konsep tawasul ni tuan-tuan disebut oleh Allah dalam Al-Quran, disebut juga oleh Nabi, dipraktikkan juga oleh sahabat, dan dipraktikkan oleh mana-mana orang. Saya selalu sangat tuan-tuan menggunakan konsep tawasul yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang disebut oleh Sayyidina Uthman. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi an taqdi hajati. Sebutlah hajat kita. Kan? Bila dah sebut tawasul itu, sebutlah hajat. Ya Allah, mudahkan aku nak cari seorang lagi. Tak apa. Boleh. Haji Jailani tahu dia. Kan? Sungguh. Betul tuan-tuan. Ni semua yang ada ni hatinya memang ada. Ada niat tu. Ada niat. Cuma tak berani nak cakap. Kan? Cuma tak berani nak cakap. Aku tolong cakapkan. Itu. Betul tak berani? Dia bukan tak berani tuan-tuan. Bini tak takut dengan dia. Itu yang dia tak berani tu. Jadi maknanya tuan-tuan, sudut ni konsep tawasul jangan sampai silap tuan-tuan. Bukan tak boleh. Boleh. Konsep tawasul. Itu yang dianjurkan oleh Islam. Yang memang ada dalam hadis Nabi SAW. Bertawasul. Kan? Antara paling mudah sekali tuan-tuan, tuan-tuan buat amal dalam solat. Saya selalu ajar tuan-tuan, kalau orang nak buat hajat mudah je. Kan? Nak buat solat hajat, nak ada niat, pasang niat dulu. Nanti sujud akhir tu, bacalah Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi an taqdi hajati. Sebutlah nanti. Allah makbulkan. Allah makbulkan. Nah, itu kedudukan. Jadi kita jangan takut tuan-tuan. Benda mudah. Ini jauh-jauh tuan-tuan, jauh-jauh pergi. Pergi mana? Pergi sekamat, semata-mata minta air je. Kan? Tepi laut tu banyak air, dia pergi ni sekamat, minta air. Kan? Sendiri je, bertawasul tak ada masalah, buat amal. Kan? Puasa 3-4 hari. Ni Rejab tuan-tuan, puasa Rejab. Contoh, Isnin, Khamis, lepas tu doa. Kan? Lepas tu doa, ya Allah, dengan amal puasa ni aku buat, aku mohon tunaikan hajat aku. Buat itu. Kita dah buat amal tadi. Dengan amal kita. Minta dengan Allah. Itu yang tak jadi-jadi tu tuan-tuan. Kenapa? Sebab tak faham kaedah, tak faham konsep. Lah jumpa Ustaz, tolong doakan Ustaz. Saya ni bagi nak lepas macam mana ni, tak lepas-lepas. Kan? Gitu. Jadi maknanya buat sendiri. Buat sendiri. Apa dia? Ayyakula lahu fayakun.
Dan itu ayat Quran yang menyebutkan tentang, kalau tengok dalam bahasan bab akidah tentang Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala ni innama amruhu, sesungguhnya perintah Allah Ta'ala ni, urusan Allah Ta'ala, idza arada syai'an, kalau dia nakkan sesuatu itu jadi kun fayakun, jadi itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kat situ nak menerangkan kepada kita, Allah bila nak jadi, hak jadi. Cuma biasanya tuan-tuan orang, ni satu lagi, orang gunakan surah Yasin ni dengan macam-macam kaedah untuk minta tunai hajat. Pun boleh juga. Ada orang baca Yasin, apa ni? Yasin 7. Kan? Ada Yasin macam-macam lah tuan-tuan. Yang ayat-ayatnya diulang. Sebenarnya ambil barakah daripada kalam Allah untuk minta Allah makbulkan hajat kita. Tak ada masalah. Memanglah tuan-tuan, kita bila berdoa, tuan-tuan tengok. Kan bila berdoa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mula-mula sebelum pada nak sebut kita punya hajat, kita puji Allah Ta'ala dulu. Betul tak? Jadi antara memuji Allah Ta'ala tu sebelum nak tunai hajat, baca Quran kalam dia tu. Baca banyak-banyak, lepas tu doa. Pun boleh. Tak ada masalah. Baca kalam dia. Kalau kita sebut alhamdulillah rabbil alamin, itu pendek. Bagi hak panjang, kalam dia tu kita sebut. Sebut banyak-banyak, lepas tu baru doa Allah makbul. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu setengah orang bila dia nak hajat, apa dia buat? Dia buat khatam Quran. Kaedah khatam Quran salafus soleh. Macam mana? Baca daripada surah Wadduha sampai habis dengan wiridnya, kemudian doa. Ambil keberkatan daripada Al-Quran. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok salafus soleh dalam bab baca Quran, khatam Quran tu, ada yang jenis sebulan sekali, 15 hari sekali, 10 hari sekali, 7 hari sekali, 3 hari sekali. Kan? Habis ujung tu, kebiasaan disebut dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran oleh Imam Nawawi, mereka duduk baca khatamul Quran. Baca khatam Quran. Tu doa dengan keberkatan Al-Quran. Tak ada masalah. Sebab kita ni semuanya nak ringkas. Ringkas macam mana? Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin, sebut hajat. Kemudian wallahu alam, alhamdulillah, gitu je kan. Nak pendek. Bayangkan kalau kita nak doa pukul 2 pagi, kita nak khatam Quran daripada lepas isyak, baca dulu. Agak-agak siapa boleh tunggu? Kan? Faham tak? Alhamdulillah bil alamin tukar dengan baca Quran. Lepas isyak je, sebelum pada nak baca doa, baca Quran dulu. Kan? Baca Quran, lepas tu doa pukul berapa? 3 pagi. Agak-agak siapa yang boleh tunggu tu? Imam seorang kan? Tapi boleh tak boleh? Boleh. Sebab tu tuan-tuan tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sejarah manaqibnya. Imam Asy-Syafi'i bulan Ramadan disebutkan oleh para ulama 60 kali khatam. Malam sekali, siang sekali. 30 hari, 60 kali khatam. Baca. Doa minta dengan Allah. Tak ada masalah. Tapi kita ni tuan-tuan, nak doa pula, tak jaga. Main handset dulu. Kan? Main handset dulu, lepas tu nak doa. Tuan-tuan lah. Tak gitu? Tak percaya? Pergi tahlil. Imam baca seorang tahlil, dia main handset. Kan? Tak gitu tuan-tuan. Zaman sekarang, imam pula lambat baca, dia main handset lagi. Imam doa, amin, baru dia doa. Macam mana Allah Ta'ala nak makbul? Main handset dulu. Orang kata baca Quran dulu, puji Allah Ta'ala dulu. Itu dia. Ini kadang doanya panjang, tapi tak dapat-dapat. Kenapa? Ulama kata tuan-tuan, dalam kitab I'anatul Talibin, dia sebut, kalau kita menggunakan Asmaul A'zam dalam doa, memang Allah Ta'ala akan terima. Tetapi kalau makannya syubhat tidak halal, ditolak oleh Allah SWT. Jadi artinya apa? Kalau doanya betul, doanya panjang, tapi makanannya tak betul, Allah reject. Allah reject. Tu tuan-tuan. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, zakara rajul as'asa aghbara yamuddu yadahu ila samai wa ma'kulu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram fa anna yustajabu lahu. Riwayat hadis Muslim. Nabi pernah sebut seorang lelaki yang jalan jauh, kemudian angkat tangan ke langit, makan haram, baju haram, minuman haram, fa anna yustajabu lahu. Macam mana nak dapat istijabah doa?
Allah tak akan istajabahkan. Puncanya apa? Bukan tak berdoa, bukan tak minta dengan Allah, makan tak betul. Makan. Nabi pula sebut ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalu rajul ma asaba min mali amin halali amin haram. Nabi pernah kata akan datang besok satu zaman kepada umatku ma yubali rajul, seorang lelaki tak kisah ma asaba min mali, barang yang dia dapat harta amin halal amin haram, halal ke haram dia dah tak ambil peduli. Akhir zaman tuan-tuan, makan halal haram tak ambil peduli. Jenis halal haram hantam, halal haram sapu, halal haram sakau. Tuan-tuan, sapu, hantam, sakau, super kan? Tu Nabi kata doa panjang tapi makan tak clear. Tuan-tuan, saya selalu contohkan gini. Agak-agak kalau tuan-tuan diberikan satu pinggan daging babi, makan tak? Macam mana? Lama tak jumpa. Kan? Satu pinggan daging babi, makan tak? Ha? Tak makan lah, memang dah tahu tu daging babi, memang tak makan. Tak makan. Kalau bagi sepinggan dah tahu daging tu daging babi, memang tak makan. Tapi kalau tuan-tuan makan sosek, tuan-tuan makan nugget, tuan-tuan makan apa lagi? Benda-benda makanan fast food yang di dalamnya untuk jaga dia tahan lama, maka masuklah gelatin, masukkan lemak babi, kan? Agak-agak tuan-tuan makan tak? Macam mana Aziz? Makan tak tu? Confirm makan tuan-tuan. Kan? Bagi daging babi memang tak makan je lah. Memang tak makan, tahu dah haramnya. Tapi kalau benda syubhat, makanan-makanan hari ni kan banyak adunan, banyak nak pengawet untuk tahan lama. Maka di antaranya mesti ada apa? Gelatin. Tahu gelatin? Babi, lemak babi, campuran dalam makanan, kan? Dia nak tahan lama. Kita pun makan. Bagi Maggi kari, agak-agak makan tak? Makan. Bagi sosek makan tak? Makan. Kenapa saya kata demikian? Sebab ekonomi hari ini dikuasai oleh orang bukan nadu. Kita tak nampak. Sebab tu Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalur rajul ma asaba min mali amin halali amin haram. Datang satu zaman di mana orang tak kisah dah halal haram ni, janji perut kenyang. Masa tu saya nak sebutkan tuan-tuan, kalau kita tak pentingkan halal dan haram itu, tak pentingkan bab tu, agak-agak tuan-tuan, kita doa berjamaah tu Allah terima tak terima? Hadis Nabi tadi tu Allah tak terima. Jadi kita ni pula doa tu senjata kita, doa silahul mukmin, senjata. Tiba-tiba kita punya prasyarat dia tak ada, kita doa, kan? Itu yang last macam mana? Pergi jumpa ustaz tolong doa, kan? Padahal dia boleh doa, kan? Nah, itu kedudukan dia. Jadi tuan-tuan, benda itu adalah peringatan daripada Allah yang kita kena tengok betul-betul. Cukuplah tuan-tuan kadar tu pukul 9 ni. Betul jam tu? Betul. Cukuplah tu. Jadi kita belajar pada masa nazar. Contohnya kita dah planning lah, tak ada waktu kita ni sakit kan. Kita bernazar dengan Allah. Sebab disebutkan kalau misalnya kalau kita sembuh, dia potong kambing dia potong apa. Kalau kita dah nazar sembuh, wajib buat benda nazar. Benda nazar tu wajib. Tak, kita bernazar asalnya tuan-tuan disebutkan, kalau kita bernazar nak buat sesuatu, dia jadi suatu benda yang wajib. Kalau betul jadi, maka jadi benda yang wajib. Saya ajar tuan-tuan ginilah, kalau benda tak jadikan wajib, kan? Ni yang saya belajar dengan tok saya tuan-tuan. Disebut-sebut juga dalam kitab Fawaidul Mukhtarah fi Saliki Tariqil Akhirah, disebut kita ni kalau ada masalah, tak kira lah masalah tu sama ada masalah tu berupa sakit atau yang seumpama dengannya, kan? Nak settle masalah, tak kira lah sakit yang teruk ke atau yang seumpama dengannya.
Tuan-tuan kena buat kaedah mudah. Pertama, taubat dulu. Saya sebut tuan-tuan benda ni. Kadang-kadang orang dia tak kaji bab sakit. Bila sakit ni terus jumpa doktor nak settle masalah. Kan? Sebab benda-benda yang datang kepada kita ni tuan-tuan, yang bersifat musibah, sama ada ianya sakit dan seumpama dengannya, dia akan jadi 4 kategori. Sama ada yang pertama itu menjadi kafarah kepada dosa kita. Kita diberikan musibah tu jadi kafarah kepada dosa kita. Kenapa? Sebab kita berdosa. Sebab di sana ada hadis menyebutkan, dia kata, hamba aku ini kalau dia itu tengok pahalanya tak cukup untuk menimbang pada dosanya yang banyak, maka Allah timpakan sakit pada dia untuk kafarahkan dosa dia. Supaya apa? Maka dia jumpa dengan Allah dengan tidak ada dosa. Jadi pertama tu, setiap musibah dan seumpama dengannya, dia jadi kafarah dosa. Yang kedua, dia jadi irtifa'ud darajat, meninggikan darjat. Yang ketiga, dia menjadi satu ujian iman. Ujian iman. Yang keempat, dia jadi bala bencana. Tu kena tengok. Kafarah dosa, kalau kita ada dosa, jadi kafarah settle senang. Yang kedua, meninggikan darjat, dosa tak ada, darjat jadi naik. Yang ketiga, ujian keimanan. Kan? Allah nak bagi kuat, dia bagi macam tu. Yang keempat ni jaga-jaga bala bencana. Jadi bala. Kan? Jadi semua benda yang berlaku tu ada sebab musabab. Allah dah tegur lama dah, tapi buat-buat tak faham. Allah dah tegur lama, tapi buat-buat tak faham. Maka dibagi musibah untuk dia balik jumpa dengan Allah. Jadi pertama sekali, dalam apa juga musibah, taubat dulu. Nombor 2, apa benda nak buat? Dah taubat. Nombor 2, maka tuan-tuan sedekah. Sedekah kena ada tuan-tuan. Memanglah orang sakit, lagi kalau susah, nak sedekah, tepuk kepala tuan-tuan. Susah. Betul tak? Memanglah sejauh mana kita nak sihat, kena berkorban dengan keadaan kita. Jadi nombor 3 tadi saya sebut, nombor apa? 2 bersedekah. Kenapa bersedekah ini sebagai jalan? Beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sebut. 1, Allah Ta'ala sebut Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْ. Allah, orang yang memberi itu dan yakin dengan janji Allah hati sedekahnya, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, kami buka pintu kemudahan. Jadi mudah. Kadang tuan-tuan kan tengok, ada ni orang bila kena sakit, kejap baik kena lagi, kejap baik kena. Tu tuan-tuan, minta Allah mudahkan. Sebab benda tu semua datang daripada dia. Kemudian tuan-tuan, itu ayat Quran. Hadis Nabi kata apa? Dawu mardakum bisedekah. Nabi kata, kamu kena ubati penyakit kamu tu dengan bersedekah. Jadi bersedekah ni adalah ubat bagi penyakit. Sebab penyakit ni tuan-tuan, ada kadang-kadang tuan-tuan, doktor medik dia silinder tuan-tuan, dia angkat tangan, dia tak boleh settle. Kan? Dia kata, ni ilmu dia dah tak ada, pergi cari tempat lain, silinder. Tetapi Allah Ta'ala kata, likulli da'in dawa, tiap-tiap penyakit itu ada. Semua datang daripada Allah, kena balik kepada Allah. Yang masalah orang hari ni, bila dia jumpa dengan doktor dah tak boleh settle, putus asa dah tak nampak Allah Ta'ala, dah macam tak ada Tuhan dah. Kita balik semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Tetapi saya selalu suka sifatkan begini, sebab saya terima amalan tu tuan-tuan daripada guru saya, iaitu kita sebut sebagai kafarah hasil kepada kita punya kesilapan. Tu kan, dengan sedekah tadi tu, minta Allah mudahkan. Tuan-tuan, sakit sedekah, ubatnya sedekah. Tu cara nak settle. Yang ketiga, tuan-tuan, kena ada amalan. Kena ada amalan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa doktor sakit, tuan-tuan tak settle, kan? Sakit tuan-tuan tak settle, bila tak settle, doktor kata aku punya ilmu dah habis dah, agak-agak nak lari ke mana? Stres tak kepala? Stres kan? Bila doktor pun dah tadi beri jawapan, dia mesti stres. Stres ni tuan-tuan, kalau tengok doktor pun tak reti nak ubat kan? Orang kata dia akan, bila stres kuat, akan datang satu penyakit namanya anxiety. Betul tak? Orang stres, dia akan anxiety. Bila anxiety pula tuan-tuan, anxiety bahasa Melayu apa? Putus asa? Bukan.
Apa pula anxiety putus asa? Belum. Apa bang? Kemurungan, tahu? Kemurungan. Tu. Jadi dengan keadaan itu, bila orang tu anxiety ni ada beberapa pecahan dia. Satu, anxiety. Nombor 2, anxiety disorder. Nombor 3, gila. Faham tuan-tuan? Dia nak menuju ke situ. Kan? Jadi tuan-tuan, saya sebut nombor 3 selain taubat dan sedekah, kena ada amalan. Bila anxiety, stres, kita kena tenangkan jiwa. Betul tak? Jangan jadi panik. Quran kata allazina amanu wa tatma'innul qulub bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dia tenang hati ingat Allah Taala. Ketahuilah beringat Allah Taala menenangkan hati. Kena coolkan hati, kena relax, kena yakin ini datang semua daripada Allah. Jadi tuan-tuan, ditanya doktor medik pun, bila kita, doktor tengok saya ni, saya ni jumpa sana dah tak settle lah. Doktor kata, kenapa? Pakai perut. Tak apa je, relax je. Nanti saya tengok kejap lagi, relax. Nanti saya bagi ubat, baiklah. Belum cek lagi, baru cakap je. Nanti saya bagi ubat, saya tengok nanti baik insyaAllah. Saya punya tengok-tengok ni tak banyak. Reda terus tuan-tuan. Takut hilang habis. Kan? Hak tadi stres. Tadi stres bukan main. Reda. Sebab tu, kalau tanya doktor perubatan, medics doktor, ubat hanya mewakili 10% daripada sakit. Habis lebih 90% service. Communication. Communicate. Tu. Itu je dia boleh down, boleh relax. Tapi kalau tak, memang lagi teruk. Contoh macam mana? Tuan-tuan, perut gastrik ni contohlah, contoh. Kan dalam Quran alladzi yuwaswisu fi sudurin, orang yang dan yang memberi was-was dalam dada. Siapa? Syaitan. Bang siapa? Syaitan. Semua nampak syaitan, dia tak nampak orang. Cuba sambung ayat tu habis ni macam mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas tu sambung habis dia. Tu kan dia sebut dua bukan satu. Minal jinnati wan nas. Jin pun ada pengaruh, manusia pun ada pengaruh. Macam mana manusia punya pengaruh? Contoh macam ni. Tuan-tuan ada gastrik, tapi tuan-tuan tak dengar cakap nasihat doktor, makan ada. Memang sakit perut. Gastrik naik, nak tarik nafas jadi pendek. Kan? Nak tarik nafas tak cukup. Kan? Pergi jumpa Abang Aziz. Abang Aziz bukan setan orang. Bang, tengok saya ni naik tapas pun tak. Abang Aziz pun cakap sikit je. Kawan aku seminggu je mati. Kan? Dia tu orang tu, dia punya cakap kan, agak-agak naik tak nafas tu, jadi macam mana agak-agak. Tu. Minal jinnati wan, jangan ingat jin aja, manusia pun kadang degil juga. Boleh faham tuan? Kaedah Islam, amalan kena ada, taubat kena ada, sedekah kena ada, wirid kena ada, bagi cool kita balik kepada Allah. Boleh faham tuan? Bila kita kelam kabut je, kan biasa doktor kata relax, tarik nafas, cool down, kan? Itu tuan-tuan ubat paling mujarab. Tapi bila tak faham kaedah, tu yang jadi tuan-tuan pijak tangga pun tak jejak. Faham tuan-tuan? Dah cukup tuan-tuan, daripada nak berhenti nyambung balik kan sampai pukul 12 pula nanti. Cukup sekarang tu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan yaqinan shadiqan wa dinan qayyimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.